khuluqin azim, sesungguhnya engkau la ala. Kalau tuan belajar grammar bahasa Arab, begitu tuan belajar macam mana senang kita rentong tu kan. Wa inna harf at-tawkid, lam at-tawkid ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau benar-benar di atas akhlak yang agung. Ala al-isti'la, mana apa? Nabi Muhammad itu mengatasi akhlak tersebut. Nabi di atas, akhlak di bawah. Faham tuan? Itu maksudnya. Tak ada siapa yang mampu menggapai akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi itu melebihi akhlak itu sendiri. Baik Allah katakan la'ala. Faham? Tak puji namanya. Laqad ja'akum, apa semua macam-macam tu. Kalau tuan bagi saya satu syarahan pujian Allah kata Nabi, insya-Allah sebulan saya boleh bagikan syarahan itu. Sehari 5 jam. Faham tuan? Jadi kemudian perbuatan Allah, perbuatan Nabi memuji dirinya sendiri, perbuatan para sahabat radhiyallahu anhum. Tuan ingat, memuji Nabi, berqasidah, bersyair dalam masjid itu tak ada zaman Nabi. Tuan ingat zaman Nabi ni, orang di Masjid Nabawi itu tuan pada zaman Nabi lah tuan-tuan, bukan pada zaman Wahabi, zaman Nabi. Kena faham. Saya sebut zaman Nabi. Tuan-tuan ingat zaman Nabi itu, orang di Masjid Nabawi itu, Assalamualaikum, balik semua. Tak. Tuan-tuan ingat Masjid Nabawi itu, tuan-tuan dan puan pada zaman tersebut hanya solat semata-mata 5 waktu. Tak ada majlis zikir. Masjid tu surau tuan-tuan yang tak ada majlis zikir. Faham tuan-tuan? Orang yang latih, dia yang latih. Tahu yang latih tak? Siapa kata tak ada majlis zikir dalam Masjid Nabawi? Kan ketika turun ayat wasbir nafsaka ma'al ladina wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Sabarkan diri engkau wahai Muhammad. Wasbir nafsak ma'amin ma'ajar. Ada ma'al qafrat fi hadir sekian yang mesyuarat sampai pukul 3 pagi. Kenapa banyak? Sabar dengan orang yang berkendokan. Kerana apa? Sebab kata orang nak mengijak. Menginting tu menginting. Tak tahu kena orang bawa dia kat sini. Nak minta pangkat, nak jadi jawatan, nak minta bisnes ke apa. Sekarang sabar tu. Kena ikut dia punggung ni tuan-tuan. Kemana dia pergi? Yes man. Jadi yes man, tahu tuan-tuan? Sam'an wa ta'atan. Kata wasbir nafsak. Sabarkan diri engkau yang memang nafsu itu tak suka duduk bersama mereka itu. Tak ada suka duduk dalam majlis ni tuan-tuan. Lebih sikit kan keluar tuan. Hongkongnya tuan cik tak tahu. Yang duduk depan tak tersilap duduk depan. Tak boleh. Wasbir nafsak ma'al ladzina yad'una rabbahum, bersama orang yang menyeru Tuhan mereka. Nafsak ma'al ladzina yad'una, itu tuan-tuan jamak tu ramai, bukan seorang. Ma'al sekumpulan orang yang bermunajat, yang merintih, yang berzikir, menyeru Tuhan mereka pagi dan petang, menuntut redha Allah SWT. Setelah turun ayat tersebut, surah Kahfi, tuan-tuan lihat ada sekumpulan sahabat berzikir. Nabi duduk dalam halaqah mereka dan menyatakan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kerana Allah menjadikan ada di kalangan umat aku satu golongan yang dia suruh aku duduk sabar bersama mereka. Tak ada majlis zikir dalam Masjid Nabawi. Dalam Masjid Nabawi ada majlis ilmu, ada majlis zikir, ada majlis bacaan Quran.
Yang ini tuan-tuan yang tuan-tuan tahu masjid surau itu hanya salat 5 rakaat dan 5 waktu. Lepas itu tuan-tuan buat doa bid'ah, zikir bid'ah, semua bid'ah lah tu. Assalamualaikum sunnah Nabi. Pengajian saja, tak ada majlis zikir, tak ada majlis salawat, tak ada majlis bacaan Al-Quran dan sebagainya. Usaha pihak musuh untuk menjauhkan nur Masjid Nabawi daripada masjid-masjid umatnya pada zaman mutaakhir ini. Sebab kan kita pergi ke masjid rasa hampa, tak ada rasa apa, tak ada rasa seronok, tak ada ketenangan dalam masjid tersebut dan sebagainya, tuan-tuan dan puan. Kenapa? Karena kepercayaan tuan-tuan kepada dakwaan bahawa itu adalah merupakan majlis bid'ah dan sebagainya. Walayat. Ini kerja wakaf ini, tuan. Supaya tuan-tuan tak punya roh. Yang ada kat tuan-tuan dapat akal, cerdik, banyak bertanya. Bertanya kerja tuan-tuan. Saya kata kepada Nabi saya, kau zikir Ya Latif 129 kali. Dia kata apa tak genapkan 130 Ustaz. Saya kata kat dia, kau pergi klinik, doktor bagi ubat. Dia kata ini makan sebelah, ini makan 2 belah, ini makan 2 biji, ini lepas makan, ini lepas sebelum makan. Tak ada yang tak tanya kan. Kalau dalam kapsul itu dia cicak pun kau tak tanya kan. Kau terang dia, sami'na wa ata'na. Dia dengar aku kau bertanya kan. Astagfirullahaladzim. Itulah kerja tuan-tuan bertanya. Tapi amal jangan. Mana nak jadi? Mereka bertanya kenapa. Habis tuan-tuan dengan dalil saja. Tapi bila masanya tuan-tuan mengamalkan dalil, umur tuan-tuan dah 70. Amal ummati baina 60 wa 70. Umur umatku antara 70 dan 60. Faham? You understand? Nak tanya apa dalil kunut? Apa faedah dia? Saya tanya tuan-tuan apa faedah dia? Dalil kunut, dalil doa lepas salat, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masalah berlaku tuan-tuan umat Islam mutaakhir hari ini. Ya, masalah besar. Yang berlaku pada tuan-tuan ini. Allah. Yang benarnya sepi masjid. Datang orang menilai masjid. Yang tengok apa? Berapa banyak pasu bunga. Pasu bunga ni tengok. Pasu bunga, ekor ni berapa banyak. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dia tak kira siapa yang hadir, berapa ramai yang hadir, apa majlis dia, apa tentatif program yang dijalankan dalam majlis surau tersebut dan sebagainya, tuan-tuan dan puan. Dalam Masjid Nabawi. Pada zaman Nabi, kena ingat. Sekali lagi saya ulang. Pada zaman Nabi ada 2 mimbar. Satu mimbar untuk Nabi berkhutbah, satu mimbar untuk seorang sahabat Nabi yang mendapat gelaran sastrawan Nabi SAW. Yang menggunakan kepetahan dia berbicara untuk memuji, membesarkan Rasulullah SAW. Maka Nabi sediakan bina satu mimbar khusus untuk beliau. Siapa dia? Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu. Yang pandai bersyair, berqasidah, bersajak, yang menggunakan kepandaian dia tersebut untuk memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak syair dan qasidah beliau yang diriwayatkan kepada kita dengan sanad yang bersambung. Yang mana qasidah itu didengari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tak kata itu bid'ah. Banyak tuan-tuan dan puan. Kalau tuan-tuan nak dengar lagi, tuan-tuan, saya kata tadi 5 jam lagi. Bukan seorang yang bertugas untuk memuji Nabi pada zaman Nabi. Dalam Masjid Nabawi ada lagi Abdullah bin Rawah. Ada lagi pak saudara Nabi Abbas bin Abdul Muttalib, Safiyah, Aisyah,
yang semua mereka tuan-tuan dan puan menghasilkan qasidah, menghasilkan syair, menghasilkan sajak, menghasilkan pantun, suraka dan sebagainya yang dalamnya